Tak masa. Okey. Sekejap. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang ke rancangan live stream bersama APR, 10 minit bersama APR. Dan pagi ni kita punya tajuk best, iaitu pengundi hantu. Betul ke ada pengundi hantu dalam PRU, PRK ataupun apa-apa saja pilihan raya yang SPR laksanakan? Kita sedia maklum, mana yang tahu-tahulah dalam PRU yang lepas isu pengundi hantu ni naik 2013, 2018 Tapi kalau kita perhatikan betul-betul dalam PRU yang ke-14 pengundi hantu tu tak berapa nak ketara sangat. Sebab apa? Sebab isu tu tidak dibawa ataupun tidak diketengahkan oleh mana-mana pihak lah. Kita tahu dalam PRU yang ke-13 dulu isu ni sangat hangat diperkatakan, dimomok-momokkan oleh orang-orang ataupun pihak-pihak yang tidak tanggungjawab, sampaikan dia jadi panas dan SPR menerima tuduhan yang tak best lah kan. Sebab apa? Sebab SPR membenarkan pengundi hantu mengundi. Tapi apa dia pengundi hantu tu? Betul ke ada pengundi hantu? Orang yang tak faham, dia akan percaya bulat-bulat. Dia akan terima bulat-bulat apa yang publik ataupun apa yang pihak-pihak ataupun apa yang parti-parti politik ketengahkan isu tu. That's why apa yang penting adalah pengetahuan, ilmu. Yang penting asas. Seseorang tu bila dia tahu tentang bagaimana proses perjalanan pilihan raya ataupun proses pengundian, dan dia boleh absorb information yang diterima tu. Betul ke? Kan? Logik ke? Boleh ke pengundi hantu datang mengundi? Ataupun boleh ke sesiapa saja yang nak mengundi datang mengundi, tak kira lah dia siapa. Sebelum saya ulas lebih lanjut lagi apakah definisi ataupun istilah pengundi hantu yang orang duk sebut-sebut sebelum ni, saya nak bagi tahu sikit maklumat asas ataupun sedikit pengetahuan untuk kita sama-sama tahu bagaimana proses pengundian dijalankan. Sebab kalau information ni tak ada, kita akan selama-lamanya fikir yes, pengundi hantu tu wujud. So information ni sangat penting untuk saya bagi tahu dalam sesi ni. Okay? First kali untuk melaksanakan proses pengundian, seseorang pengundi itu haruslah sah menjadi pemilih dulu. Bermaksud nama dia ada dalam daftar pemilih yang telah pun disahkan. Dan bila ada pilihan raya barulah dia boleh mengundi. Okay. Daftar pemilih tu akan digunakan di setiap tempat mengundi lah. So dekat pusat mengundi dalam saluran akan ada daftar pemilih. Jadi untuk masuk ke dalam saluran, untuk masuk ke dalam tempat mengundi, seorang pengundi tu mestilah wajib ada nama dia dalam daftar pemilih tu. Kalau katakan nama dia tak ada dalam daftar pemilih tu, dia kena pergi ke saluran yang betul lah. Ataupun kalau katakan dia tidak lagi mendaftar ataupun pendaftaran dia tidak diluluskan lagi sebagai pengundi, maka orang tu tidak boleh mengundi. Okay, itu yang pertama. Right? Yang kedua, apabila seseorang datang mengundi, nama ada dalam daftar pemilih, maklumat dia akan disahkan melalui dokumen pengenalan diri. Maksudnya pengundi ni dia mesti bawa dokumen pengenalan diri untuk pergi mengundi. Sama ada IC, pasport, lesen, yang penting sah. Dan KTM ataupun kerani pengundian pertama akan mengesahkanlah bahawa maklumat ataupun dokumen pengenalan diri tu betul-betul original. Kemudian pengundi ni dia akan disemak muka dia. Betul ke dialah orang yang sebenarnya yang membawa dokumen pengenalan diri tu. Right, itu proses dia. Itu yang kedua. Okay. Yang ketiga, dalam sesuatu proses pengundian, dalam saluran itu ejen pilihan raya akan ada di situ. Ejen tempat mengundi akan ada di situ. Siapa dia ejen tempat mengundi ni? Ejen tempat mengundi adalah orang yang dilantik oleh calon untuk mewakili diri calon yang berada di dalam tempat mengundi. Untuk apa? Untuk melihat proses pengundian tu berlangsung. Untuk memastikan sama ada proses pengundian itu dibuat dalam keadaan yang
betul, tak ada unsur penipuan dan sebagainya. Jadi ini asas yang ketiga yang mana kita sebagai seorang pengundi ataupun orang awam ni, kita kena tahu inilah dia step ataupun proses yang ada dalam urusan pengundian lah. Okay. So, daripada apa yang saya bagi tahu tadi, saya nak tanya, boleh ke seseorang pengundi yang namanya tak ada dalam daftar pemilih, dia pergi mengundi? Ataupun orang yang dia tak daftar pun lagi, dia pergi mengundi? Boleh tak? Of course tak boleh, kan? Sebab nak pergi mengundi, dia selain daripada kena bawa dokumen pengenalan diri, dia kena ada nama dalam daftar pilih tu. So kalau nama tak ada, tak boleh mengundi. Right? Itu soalan pertama. Soalan kedua, boleh ke kalau kita guna dokumen pengenalan diri orang lain? Boleh? Tak boleh lah juga, sebab dokumen pengenalan diri yang diboleh pengundi itu akan disahkan sama ada ia betul ataupun tidak. Adakah ia betul atau tidak dimiliki oleh orang yang dibawa itu sendiri. Sebab apa? Sebab KTM ataupun kerana pengundian pertama itu akan semak wajah pengundi itu. Kalau tak sama, dan tak boleh mengundi. Right? So dua soalan itu sebenarnya dia akan menjawab asas-asas yang saya bagi tahu tadi dan juga definisi yang akan saya bagi tahu sebentar lagi. Right? Okay. Seterusnya, definisi pengundi hantu. Saya dapat simpulkan definisi pengundi hantu ni kita ada 3. Right? Yang pertama, pengundi hantu disifatkan sebagai orang yang bukan orang kat situ, contoh, bukan orang tempatan, bila hari mengundi muncul. Itulah dia yang pertama. Macam ni boleh berlaku? Contoh, si Polan ni, si Hafiz ni, minta maaf lah kalau siapa yang ada Hafiz dalam live ni, saya pinjam nama sekejap. Si Hafiz ni, dia pernah duduk di kawasan A. Lepas tu, dia berhijrah pindah ke tempat lain, ke negeri lain mungkin. Bila tiba waktu pilihan raya, dia balik mengundi. Ni masa dah berhijrah ni, dia memang tak balik-balik dah lah. So bila nampak pilihan raya, bila tiba waktu pilihan raya, nampak muka dia, orang tak kenal, orang pun tuduh pengundi hantu. Ataupun si Hafiz ni, dia baru saja berhijrah, kemudian pilihan raya dan sempatlah nak tukar alamat untuk mengundi dan sebagainya tu, tempat mengundi dan sebagainya. So dalam kawasan baru tu orang tak kenal pun dia. Sejak bila pula orang ni duduk sini kan? Tiba-tiba bila mengundi ada muka dia. Itu yang pertama, definisi yang pertama. Definisi yang kedua adalah pengundi hantu ni orang label adalah orang yang dengar tak Bangla mengundi. Jadi orang label sebagai Bangla, Myanmar, Nepal yang datang mengundi tiba-tiba je kan. Bila dekat hari mengundi tu nanti adalah sebuah bas, dalam dia ada 40 orang Bangla turun mengundi. Contoh. Jadi itulah dia yang orang label sebagai ada pengundi hantu lah datang kat situ. Kan? Jadi si A bagi tahu si B, tadi aku nampak ada pengundi hantu. Aku nampak ada 40 orang Bangla pergi mengundi. So yang B pun sampaikan kepada orang lain, tadi aku nampak ada 40 orang Bangla pergi mengundi. Pengundi hantu kot. Jadi itulah dia definisi kedua. Definisi ketiga adalah orang labelkan pengundi hantu ni adalah orang yang dah tak wujud dah. Contoh tak wujud tu meninggal lah. Orang tu dah meninggal kan. Tapi orang tu nama dia dalam daftar pemilih lagi. Kan? Maksudnya SPR betul ke SPR benarkan orang yang meninggal mengundi? Kan? Jadi kita kena faham balik apakah konsep ataupun asas yang saya bagi tahu awal tadi. Untuk makluman anda semua, SPR dia tidak akan mengeluarkan nama daripada daftar pemilih jika tiada yang memaklumkan kepada dia lah. Maksudnya JPN adalah jabatan yang harus memaklumkan kepada SPR untuk mengeluarkan nama pengundi daripada daftar pemilih. So, kalaulah waris orang yang meninggal tu dia tidak memaklumkan kepada JPN, maka nama pengundi tu tetap akan ada sampai bila-bila. Okay? Tapi boleh ke
mana-mana pihak yang nak menyamar sebagai pengundi hantu menggunakan maklumat pengundi yang dah meninggal tadi. Of course tak boleh daripada asas yang saya dah bagi tahu tadi. Semakan orang yang pergi mengundi, semakan terhadap dokumen pengenalan diri dan juga terhadap wajah pengundi itu sendiri. Jadi kalau kita pakai IC orang lain pergi mengundi, tak lepas lah. Right? Okay. Ada berapa minit lagi? Okay. Untuk cut short, last kali saya nak bagi tahu bahawa orang yang tidak membawa dokumen pengenalan yang betul, dia tidak akan boleh pergi mengundi. So, kita boleh katakan yang isu Bangla pergi mengundi sebagai pengundi hantu dan sebagainya tu, sekiranya diorang tu memang tak ada dokumen pengenalan dan juga nama tiada dalam daftar pemilih, dah tentu dia tidak boleh mengundi. Walau bagaimanapun, suka saya ingatkan kepada masyarakat di luar sana, sekiranya ada pengundi yang memang muka macam Bangla, bau pun macam Bangla, cakap pun macam Bangla, kalau dia ada IC dan nama dia ada dalam daftar pemilih, dia tetap boleh mengundi. Bagaimana dia boleh mengundi? Kerana dia adalah seorang warga negara. So kita tidak boleh menafikan hak dia sebagai pengundi hanya kerana muka macam Bangla. Hanya kerana dia perwatakan seperti bukan warga negara. Alright. So setakat ni saja isu yang telah pun dikupas pada minggu ni, iaitu pengundi hantu. Sekiranya you guys ada isu-isu ataupun persoalan lain yang mungkin nak diketengahkan, boleh tinggalkan dekat komen. InsyaAllah kita akan bawa dalam sesi-sesi yang akan datang. Setiap minggu kita akan bersiaran seperti ini juga, mengupas topik-topik ataupun isu-isu yang mungkin menjadi persoalan. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada tau pengundi hantu, jangan percaya.